وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا
يا ربنا اعترفنا بأننا أقصرنا وآمنا أسرفنا على ماذا أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقصرنا وآمنا أسرفنا على ماذا أسرفنا فتب علينا توبة نرسل كل أورادا واستر لنا العورات وآمن الروعات. Okey, bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar suara Ana semua kan? Okey, Saya cakap pasal saya tak dengar. tak dengar? Okey, yang lain dengar suara Ana? Kat sini hujan lebat. Nah. Okey ya. Dengar tu ya. Syakir dengar suara Ana? Dengar tapi tak dengar sangat. Dengar sebab tapi... kat sini hujan lebat. Okey, saya tak apa. sikit. Okey, tak apa, tak apa. Ustaz faham. Okey, boleh buka ni semua kamera. Okay, insyaAllah kita nak mula dah. Okay, Rais, silakan Rais. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Muhammad Mustaqim bin Hamidun. Okay. Sekali lagi, Tolong bagi respon ya. Sekali lagi, Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Muhammad Mustaqim bin Hamidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad Mustaqim bin Hamidun. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'. Okey, alhamdulillah. Okey, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ya, Ustaz Arab semua sihat lah. Kita petang-petang ni dia tak boleh nak serius sangat ya. Okay, alhamdulillah. Okay, Iman Qaim, iftah kamera, buka kamera anta. Iman dia kena masuk kelas petang ni ya. Okay, baik. InsyaAllah kita mulakan kelas kita dengan baca umul kita Al-Fatihah dan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Okey, alhamdulillah. Mana kawan-kawan lain ni tak masuk lagi ni? Macam mana kita nak mula ni?
Dah tanya tadi. Maaf kalau lagi tak masuk dah jadinya. Okey, baik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula ya. Soalan Muhammad. Okey, ni kelas A+. Iman, ni kelas A+. Jadi, diorang kalau tak masuk kelas pun tak apa. Sebab mereka ni memang dah A+. Beza dengan kelas kita. Kelas kita kan kelas yang bukan A+. Jadi, mereka ni kena masuk lah. Jadi, orang-orang yang kelas A+ ni sebab mereka dah A+. Dah muntas. Jadi, mereka pun fikir macam tu lah. Tak perlu masuk lah. Mereka dah pandai. Jadi, tak apalah. Kita terus je. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan belajar dan kita akan sambung semula, iaitu berkaitan dengan kawin jumalan, ya, membina ayat, ya, bina ayat, ya. Cara-cara kita nak bina ayat di dalam bahasa Arab, misal kata dia bagi perkataan isim. Macam mana kita nak buat, Azfar? Ni ulang kaji. Tadi kan dah dengar kan? Kita dengar Azfar cerita. Mata isim. Kalau contoh dia bagi perkataan itu isim, macam mana kita nak bina ayat? Kena ada tu Ustaz, orang perbuat orang. Itu fi'il sayang. Ini isim dulu. Ni isim. Itu dah jauh ni. Yang tahu macam tu tanya macam tu Contoh kalau isim, macam mana kita nak buat ayat kalau isim? Apa yang kita kena buat dulu? Kalau dapat sahaja isim, dia bagi isim, apa benda yang kita kena buat dulu? Ya Allah. Raid. Kalau dapat isim, apa yang kita kena buat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau isim macam mana kita nak buat ayat tu Ustaz? Bukan. Macam mana kita nak buat ayat? Betul lah. Kita kena pastikan ada alif lam. Itu ciri-ciri isim. Ana tak nak ciri-ciri isim. Okey, Ustaz ulang lah ya. Bila kita dapat soalan isim ya, pertama sekali kita kena tentukan sama ada dia isim ataupun fi'il. Okey. Kita kena tentukan sama ada dia isim atau fi'il. Okey, contoh kita okey, contoh kalau kita tahu dia dah isim. Macam mana kita nak buat? Kita kena Uzai, entah okey? Okey. Jaga anak nak suruh entah ulang. Bila kita dah tahu dia isim, kita kena tahu juga sama ada dia ada lelaki atau perempuan, sama ada dia 1, 2 atau 3, sama ada dia mufrad, musanna atau jamak. Okey? So maknanya mana katanya kalau dapat sahaja soalan isim, ada 3 benda yang tu kena buat. 3 benda yang tu kena buat. Bila kita dah tahu pertama sekali bila dapat sahaja soalan suruh bina ayat, 3 benda yang kita kena buat. Pertama sekali ialah kita kena tahu sama ada dia isim atau fi'il. Okey, sama ada dia isim atau fi'il. So tanda-tanda isim ada berapa? Amir pula. Raid. Astagfirullah. Tanda-tanda isim ada 4. Okey. Ingat Iman, kelas A+, tanda-tanda isim ada 4 je. Kelas kita 3 je. Dah kelas A+ kan. So apa yang pertama? Menerima tanwin. Menerima tanwin. Alif dan lam. Menerima alif dan lam. Menerima kasrah di ujung kalimah. Menerima kasrah di ujung kalimah. Dan apa yang Ustaz kata hari tu? Dan apa Ustaz kata hari tu? Okey, itu 4 benda ya. Sama. Ada domir. Apa yang keempat Syakir? Ganti nama. Ya, kata ganti nama ya. Domair ya. Jadi yang keempat tu domair. Kalau domair tu confirm isim. Jadi bila kita dah tahu dia isim dan kita dah tahu dah ciri-ciri isim tersebut, yang kedua sekali kita kena tahu sama ada dia lelaki atau perempuan, sama ada dia muzakkar atau muannas. Okey? Usai. Macam mana kita nak tahu dia adalah lelaki atau perempuan? Dalam satu perkataan tu, macam mana kita nak tahu dia lelaki atau perempuan? Tengok huruf kat belakang dia, kalau ada tamar buta tu perempuan. Okey, betul. Kalau tak ada, dia lelaki. Ya, betul. Macam itulah. Kalau dia ada tamar buta, confirm dia perempuan. Kalau dia tak ada tamar buta, tak adalah bukanlah perempuan. Okey, apa benda Raid?
Dan dia ada penambahan ayat di belakang ni. Itu Kan? sabar dulu. Tu yang ketiga. Okey, jadi yang ketiga, bila kita dah tahu dia lelaki atau perempuan, yang ketiga kita kena tahu sama ada dia mufrad, musanna atau jamak. 1, 2 atau 3. Berapa bilangan kuantiti Abang Selamat benda Allah tu. Contoh, 1 guru ke, 2 guru ke, 3 guru ke. Kita dah tahu dah lelaki perempuan. So sekarang kita nak tahu dia ni 1P ke, 2P ke, 3P ke, 1L ke, 2L ke, 3L. Tu yang kita nak tahu sekarang. Okey, contoh. Macam mana kita nak tahu dia 3P? Usai. Jika belakang dia ada apa macam alif nun ke waw ni. Situlah. Kalau alif nun 2L. Uzai. Macam mana kita nak tahu dia 3P? 3P. Sekejap. Kat belakang dia kena ada Entah buat tak latihan yang Ustaz bagi? yang mana? Nota yang Ustaz suruh buat dia bagi buat. Nota. Raid, Ustaz suruh buat nota apa Raid? Tentang muzakkar dan muannas. Zakar mu'anas, mufrad musanna Mufrad, musanna dan jamak. jamak. Berapa hari Ustaz bagi masa buat? 2 minggu. 2 minggu. Lama. 2 minggu buat satu nota tu. Kelak A+. Yang petak-petak tu kan Ustaz? Ya, betul. Saya dah hantar. 2 minggu entah tak buat. Entah tengoklah ya. Antum kena buat ya. Takkan Ustaz nak bagi masa lagi. Oh, tambah lagi seminggu ya untuk buat nota. Ush. Susahlah. Okey, tolong buat ya. Okey, cara kita nak kenal 2P. Macam mana Iman? Kalau Iman tak dapat jawab peliklah. Tutup mic, tutup kamera terus. Azfar, macam mana kita nak kenal 2P? Apa kan? 2P, macam mana kita nak kenal? 2P. Saya nak jawab boleh Ustaz? Ya, boleh. Silakan. Ha? Alif dan nun. Alif dan nun perempuan. Lelaki. Alif dan nun lelaki. Alif nun. Tak alif nun. Ustaz nak 2P. Bukan 2L. Tak alif nun. Ya, ta, alif dan nun. Ya. Kalau 2P, dia ada ta, alif dan nun kat belakang. Jadi sebab tu, bila kita dapat saja ayat, kita dapat saja perkataan dalam bahasa Arab, dan suruh bina ayat, kita kena kenal 3 benda ni. Pertama, kita kena tahu sama ada dia isim atau fi'il. Yang kedua, kita kena tahu sama ada lelaki atau perempuan. Muzakkar atau mu'annas. Yang ketiga, kita kena tahu berapakah bilangan kuantiti tu. 1 ke, 2 ke, 3 ke atau lebih. 1L ke, 2L ke, 3L ke atau 1P, 2P atau 3P. Bila kita dah tahu 3 perkara ini, maka lebih mudah untuk kita bina ayat. Okey Azfar, la baksa. Okey? Itu yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey? Jadi, contoh. Ana bagi perkataan di dalam bahasa Arab haqibatun. Haqibatun. So, macam mana kita nak bina ayat haqibatun? Huzai, macam mana kita nak bina ayat haqibatun? Haqibatun. Haqibatun. Apa yang kita kena buat? Kalau isim, ni untuk isim ya. Fi'il kita belum belajar lagi. Syakir. Kalau haqibatun, apa yang kita kena buat? Kita dah tahu dia isim. Kita
Kita dah tahu dia 1P. Kita dah tahu dia 1P cukup lah. Okay. So kita macam mana kita nak buat ayat dia? Kita Aduh. ingat tak saya cakap? Kena letak C apa? Siap. Ustaz, kita kena letak C. Hello kelas. Kita kena letak sifat. Ada dah kita tahu. Letak Oh, sifat. 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 Ya, sifat bodoh, sifat pandai, sifat cantik, sifat buruk, sifat kemas, sifat bersih. Itu adalah sifat yang antum dah sebut. Sifat. Kalau isim, anak-anak ustaz. Jadi kalau isim, mesti letak sifat. Isim letak sifat. Ya. Isim letak sifat. Okey, cuba sebutkan ustaz satu sifat-sifat yang antum tahu di dalam bahasa Melayu saja. Balada lagi? Balada. Ya dah, balada lagi? Besar dan kecil Apa? Kabirun, besar lagi? Soghirun, kecil lagi? Jamilun, cantik, handsome lagi? Dalam bahasa Melayu je anak-anak, jangan bahasa Arab. Handsome boleh? Handsome tu boleh lah. Jamilun. Okey, lain? Zaki. Zakiyun, pandai. Lagi? Koribun dekat. Qoribun boleh dekat. Qorib dekat. Baik jauh boleh. Jadi letak sifat-sifat itu bila letak isim cukup dua perkataan. Contoh. Dia bagi perkataan madrasatun. Okey, muta'afif. Apa tu muta'afif? Kamu muta'afif? Pemarah. Muta'aqif. Okey, letak sifat dia. Contoh, madrasatun. Letaklah madrasatun jamilatun. Jadi, sebaiknya antum hafal. Satu sifat pun tak apa dah. Kabirun. Madrasatun kabirotun. Okey? Ustaz, kenapa dia letak kabirotun? Sebab dia kata sifat. Ya, kenapa kabirotun? Kenapa tak kabirun? Saya nak jawab boleh? Ustaz, kenapa? Sebab dia besar. Salah. Sebab apa madrasatun kabirotun? Kenapa kabirotun? Sebab madrasah tu besar. Sebab sekolah tu besar. Sebab dia dua. Sebab dia apa, Raid? Isim. Sebab dia apa? Isim. Sebab dia? Sebab dia dia perempuan. Sebab dia perempuan, anak-anak ustaz. Madrasatun tu tak, ada tak madrasatun. Allah, sebab dia perempuan. Bila dia perempuan, maka sifat pun kena jadi perempuan. Dah macam mana kalau dia punya isim perempuan, kalau dia punya isim perempuan, sifatnya laki. Tak boleh. Perempuan kena dengan perempuan, laki kena dengan laki, sayang. Ya? Macam lain dia punya. Faham tak ni? Fikir kau kan. Contoh lain. Abang Selamat. Apa lagi contoh yang lain? Perempuan balada. Entah. Hamzah kecil. Hamzah Soghirun. Contoh isim. Contoh. Apa lagi? Contoh. Tak nak. Ustaz nak cari yang mu'annas ni. Contoh sayyaratun. Okey, sayyaratun. Okey, kalau sayyaratun macam mana buat ayat? Sayyaratun. Cuba keluarkan dulu ciri-ciri dia. Ustaz cakap kita kena tahu 3 benda sebelum kita buat ayat. Pertama kita kena tahu dia isim atau fi'il. Sayyaratun tu isim ke fi'il? Isim. Isim. Sebab apa? Sebab dia ada Dia ada alif.
Serotonin. Sebab dia ada Sebab dia ada Dia ada tanwin. sebab dia ada tanwin. Sayyarotun, dia ada tanwin. Ya. Yang kedua, siapalah bising tu ya Rabbi? Ya Allah, sabar Sakin, jangan marah. Ustaz Sakin tak marah. Sabar je. Dah sabar Sakin, jangan marah. Tak marah. Sabar. Tengah sabar ni. Okey, sayyarotun. Muhammad sayyarotun. Okey, dia kita dah tahu dia isim sebab dia ada tanwin. Tanwin. Betul ke tanwin? Betul. Betul. Sebab dia ada tanwin. Yang kedua, laki ke perempuan? Sayaratun. Perempuan. Sebab dia ada ta. perempuan. Okey, yang ketiga berapa? 1 ke 2 ke 3? Sayaratun. 2P. Sayaratun. 3P. Bukan. Hanita Hambiah ni siapa? Sofi. Sofi. Sayyarotun tu 1 ke 2 ke 3? Huzai, Sayyarotun 1, 2, 3. Azfar, Sayyarotun 1, 2, 3. Ustaz. Sayyarotun 1, 2, 3. Sayaratun kereta. Ustaz tak tanya maksud, Syekh. Ustaz tanya Sayyarotun tu 1, 2, 3. Serotonin satu. Ya, 1. Satu. Ni Ustaz cerita. Okey, Ustaz cerita. Kita tak tahu maksud. Itu kalau Ustaz bagi tahu maksud. Itu kalau yang tak tahu maksud. Dah kalau Ustaz contoh Ustaz bagi tahu perkataan yang antum tak tahu maksud. Macam mana? Perkataan tu antum tak tahu dalam bahasa Arab. Contoh Ustaz bagi bukhuri judukhan. Dah, cuba ayat. Macam mana nak buat ayat? Contoh Ustaz bagi perkataan mizya'. Tahu tak mizya' tu apa dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Melayu. Tak tahu kan? Kalau tak tahu macam mana kita nak buat? Ialah kita dengan cara kita keluarkan ciri-ciri dia. Okay, kita cuba perkataan mizya'. Okey. Mizya'. Mizya'un. Isim ke fi'il? Fi'il. Sebab dia tak ada ciri-ciri isim. Mizya'un. Mizyaun. Kasroh di hujung ayat. Kasroh di hujung kalimat. Mizya'un. Okey. Isim. Sebab dia ada tanwin. Okey. Laki perempuan? Mizyaun. Laki. Laki. Berapa? Mizya' tu? 1. 1. Boleh tak ada apa-apa. Sebab tu Ustaz tak ajar terjemahkan. Sebab kalau Ustaz ajar terjemahkan macam Uzai kan, Uzai memanglah dia dah pakar, dia pandai, orang hebat, dia tahu Sayyarotun tu kereta. Dah kalau orang tu tak tahu, macam mana? Macam nak buat? Kalau orang pandai tak ada masalah. Tengok contoh Ustazah Hafizah, Ustazah Izzati, memang dah pakar dalam bahasa Arab. Dia tengok dia tahu dah. Oh, ini perempuan ni. Dia tahu dah. Tak payah nak keluarkan ciri-ciri. Dia dah tahu. Memang dia pakar. Dah kalau macam kita ni. Macam kita lah. Macam Ana ni bodoh. Tak tahu kan. So Ana kena keluarkan dulu. Contoh kolamun. Ana tak tahu maksud kolamun tu apa. So Ana kena keluarkan. Oh, 1 L. 1 L. 1 lelaki. Kalau Ustazah Hafizah. Oh, ni pen. 1 pen. Ada tahu dah. Itu orang pandai, orang cerdik. Macam Ana tak pandai. Jadi kalau orang tak pandai, kena buat cara macam ni. Bukan orang tak pandai. Maksud, salah cakap. Maksudnya, kita cuba buat macam tu. Nanti kalau antu dah pandai, dah pakar, tak masalah, mudah je. Ni kita buat daripada awal. Asal. Okay? Tak apa, biar lambat, asal selamat. Ingat bahasa Arab ni periksa dia 2 jam. Confirm antum akan tidur 1 jam. 1 jam lagi antum akan jawab siap. Jadi sebab tu Ustaz nak ajar ciri-ciri macam ni. Allah SWT. Okay, astagfirullah. Ustaz minta maaf lah Dia cakap kasar pula pagi petang-petang ni. Tak apa. Saya nak tidur lepas. Okay, itu untuk kalau isim Okay. Ada soalan kalau isim? Ustaz
Nanti tanya, Ustaz, kelas habis pukul berapa? Dah, macam mana kelas habis pukul berapa? Kamera tutup, main tutup, buka. Lepas tu WhatsApp lah, apa benda lah dekat chat. Lepas tu tanya, kelas habis pukul berapa? Macam mana nak habis? Ustaz tanya tak jawab. Sabar Mustaqim, jangan marah. Tak marah. Sabar ni. Marah dah lama dah. Okey. Ada soalan? Dah lah ramai tak buka kamera. Sabar Mustaqim. Sabarlah ni. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Okey, itu cara kalau nak jawab isim. Tu ulang kaji. Kita dah belajar minggu lepas. Kita dah belajar. Ni Ustaz Mustaqim ulang kaji sahaja. Okey, sekarang ni, hari ni, baru betul-betul kita nak belajar. Iaitu macam mana nak buat ayat kalau dia fa'il. Kalau dia fa'il. Okay, Ustaz ulang sekali lagi. Kalau dia apa anak-anak? Kalau dia Fa'il. 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 Ustaz Zakir memang cakap dengan laptop je. Okey ya. Okey, ni kita sambung pada minggu lepas punya soalan ya. Sebab tu Ana tak bagi tajuk baru, soalan baru sebab yang minggu lepas pun tak habis lagi. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bagilah kami faham. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, bantulah aku sabar. Ya Allah. Okey, baik. Bismillah. Kenapa Raib gelak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia beza tau ajar kelas-kelas pandai ni. Dia berdebar sikit. Kalau kelas sebelah, bukan Ustaz nak bandingkan. Kalau kelas sebelah, Ustaz ajar sayyaratun, dia tak sebut kereta. Sebab dia tak tahu sayyaratun tu kereta. Tapi kalau kelas ni sebab dia dah pandai, sayyaratun kereta. Cepat dia jawab. Beza lah kan. Kalau kelas sebelah, sayyaratun, dia satu perempuan, dia mu'annas. So tu yang lambat kelas sebelah tu. Biasalah kelas A sekat kelas A. Kalau kelas ni, sayyaratun, kereta Ustaz. Laju. Hebat. Itu bezalah ya. Ajar kelas A plus dengan kelas A ya. Okey ya, sabar ya. Sabar Mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok jalasa. Okey, bila kita dapat saja soalan, kita kena tentukan dulu kan sama ada dia isim atau fi'il. Okey, sekarang ni Ana tanya. Macam mana kita nak kenal fi'il madi dan macam mana kita nak kenal dia fi'il mudhari'? Okey, ada dua je cara. Ingat, ada dua sahaja cara macam mana kita nak kenal fi'il madi dan sama ada dan macam mana kita nak kenal fi'il mudhari'. So, fi'il madi ada dua cara, fi'il mudhari' pun ada dua cara. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Ada dua cara kita nak kenal sama ada dia fi'il madi dan ada dua cara sama ada kita nak kenal dia fi'il mudhari'. Okey, setakat ni faham? Faham. Okey. Apa cara dia? Yang pertama sekali, kalau dia fi'il madi, dia tak ada tanda-tanda isim. Lah memanglah Ustaz, tak ada isim mestilah dia fi'il. Tahu nak bagi tahu dah ni dia tak ada tanda isim. Ingat, Syakir. Betul. Dia tak ada tanda-tanda isim. Isim. Syarat yang kedua. Syarat kedua. Kebiasaannya untuk UPKK lah. Kebiasaannya. Tapi kalau dia keluar lain, wallahualam. Kebiasaannya fi'il madi hanya berlaku dalam keadaan 3 huruf saja. Untuk UPKK. Dia ada 4 huruf, dia ada 5 huruf. Okey? Tapi untuk UPKK ni insya-Allah kebiasaannya dia akan keluar 3 saja huruf. Okey, ada 3 saja huruf. Contoh perkataan jalasa tu. Nampak. Jadi macam ni je lah ya. Untuk fi'il ni, nak tahu dia fi'il madi ke fi'il mudhari', yang pertama sekali, dia tak ada tanda-tanda isim. Kalau antum jumpa satu je tanda-tanda isim, contoh jalasun. Contoh jalasun. Dah confirm dah. Itu bukanlah fi'il. Itu confirm isim. Tapi kalau dia tersalah baris, itu tersalah baris tu. Nak macam mana? Orang yang buat soalan tu lah. Siapa lagi buat soalan tu? Tapi tak apa ya. Orang yang buat soalan tu,
dia akan buat soalan betul-betul. Ustaz dah tengok dah. Okey, gitulah. InsyaAllah tak ada kesilapan soalan. Okey, jadi contoh, jalasa tu, ada tanda-tanda isim ke anak-anak Ustaz? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi confirm dia fi'il. Ya, Okey. fi'il. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, kalau fi'il mudhari'. Okay. Fi'il mudhari' pun sama. Pastikan syarat pertama tiada tanda-tanda isim. Yang kedua, macam mana kita nak kenal fi'il mudhari' anak-anak? Kita dah belajar sebelum ni. Dia Tak tahu saya. dia berada 4 huruf dekat depan. Huruf apa yang Ustaz bagi tahu? Dia ada. Ya. Ya, Ya atau tak? ya lagi. Ya tak? Ya Atau dan tak? Ya, Okey, tetap. betul. Alhamdulillah. Nampaklah A+ kat situ. Masya-Allah. Okey, jadi fi'il mudhari' kebiasaannya dia akan, bukan kebiasaannya, memang dia akan bermula dengan fi'il mudhari' ni, dia akan bermula dengan 4 huruf ni. Okey, nanti antum dah besar-besar kan. Dia akan mula pula dengan sin. Uish, bila pula dengan sin? Fi'il mudhari' mula dengan sin. Nantilah. Ni kita cerita yang basic dulu, yang asas dulu. Okey. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Dia akan bermula dengan 4 huruf ni. Yadkhulu. Dia mula dengan huruf? Yadkhul. Dia mula dengan huruf ya. Itu adalah fi'il mudhari'. Jadi nak tahu fi'il mudhari', confirm insya-Allah dia akan bermula dengan 4 huruf ni. Ya, alif, ta dan nun. 4 huruf ni. Okey? Dan dia tak ada tanda-tanda isim. Contoh kalau yadkhulun. Itu fi'il ke isim? Contoh. Isim. Isim sebab dia ada tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Kalau dia ada satu je tanda-tanda isim, confirm dia isim. Walaupun ada tanda fi'il kat situ. Ya, walaupun dia bermula dengan ya, alif, ta dan nun. Tapi kalau dia ada isim, confirm dia isim. So, fi'il mengandung. Fi'il kena kalah lah. Macam mana? Isim mestilah hebat. Nama pun isim, kan? Okey? Harap tak faham lah ya. Okey, setakat ni jelas. Eta ni otak ada lain lah ya. Allah, astagfirullah. Okey, jadi itu cara kita nak kenal fi'il. Okey, Azfar? Cuba ulang balik. Macam mana kita nak kenal fi'il madhi? Fi'il madhi dia tak ada tanda isim. Okey, pertama tanda-tanda isim. Yang kedua, kebiasaannya dia? Kebiasaannya mula daripada ta, ya. Itu fi'il mudhari' sayang. Fi'il mudhari'. Ada 3. Kalau fi'il madhi dia ada 3 huruf. Ya, kebiasaannya. Nanti ada juga yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Tapi insya-Allah untuk fi'il, untuk UPKK ni insya-Allah 3 huruf saja insya-Allah. Nanti tu tengoklah soalan dia. Tak lama dah. Dah 8-9 nanti. Okey? Okey, yang kedua, macam mana kita nak kenal fi'il mudhari'? Uzai? Fi'il mudhari ada ya atau ta ke depan. Ya atau ta? Tu saja. Ya tan. Okey, ada Ya ya, alif tan. ta nun. Ya, ada 4 huruf. Ya, alif, ta dan nun. Okey, syarat yang kedua apa? Tiada Dia ada tiada tanda. dia ada Tanda-tanda isim. Ya, tiada tanda-tanda isim. Betul. Okey. Itu cara kita nak kenal fi'il. Baik. Okey, setakat ni faham? Faham. Atau kena kenal dulu Tak kenal macam mana nak cinta? Kena kenal dulu. Atau kena kenal dulu. Kalau tak kenal susah. Susah nak buat ayat. Kena kenal dia ni fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke. Okey? Setakat ni faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Kalau dah faham, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni macam mana kita nak buat ayat? Okey, kita terus Aduh, silap lagi. Astagfirullah. Okey. Hari tu isim dah belajar, domir dah belajar, adawat istifham pun kita dah selesai. Okey, hari ni kita nak masuk al-af'al. Apa maksud af'al? Af'al tu perbuatan-perbuatan. Okey. Ni tadi Iman Koin dah tengok dah kan? Imam Rahim.
Ni masalah sikit. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Harap-haraplah anak-anak aku ni faham. InsyaAllah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia macam pening sikit lah. Okay, tapi tak apa Setahun pun tak apa kita belajar benda ni. InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Allah bantulah Okey, baik. Kita terus Bila dapat saja soalan tu fi'il, kita dah tahu dia fi'il. So kita kena tahu sama ada dia fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Baru mudah kita nak buat ayat. Okey. Ingat, dia sama macam isim. Kita kena tahu juga sama ada dia lelaki, perempuan, 1, 2, 3. Kita kena tahu sama ada 1P atau 1L, 2P atau 2L, 3P atau 3L lebih. Itu yang penting. Macam mana kita nak tahu? Okey, siapa yang ada buku biru, antum boleh buka muka surat yang ke-255. Okey. Okey, kita laju sikit lah. Kelas kelas mantap. Okey, yang tak ada buku tak apa, tengok sini. Okey. Nampak tak jari ni? Okey. Nampak. Okey, dalam buku ni antum dah belajarkan dengan mudirah? Belum. Belum? Belum. Gatal lah tangan Ana. Okey. Domain dah belajar? Domain dah. Dah. Yang huwa, huma, hum, hiya, huma. Okey. Senanglah kalau dah belajar tu. Okey. Jari ni, setiap jari ni, dia ada fungsi-fungsi tertentu. Okey. Start daripada ibu jari. Dah pergi buat jari semua. Muka surat berapa, Ustaz? 255. Okey. Buku Ana lah. Buku antum Ana tak tahu. Ada yang edisi lama tu. Wallahualam Okey. Cuba tengok jari. Jari ni anak-anak ustaz. Dia ada fungsi-fungsi dia kalau dalam bahasa Arab dalam dhamair Okay, start pada ujung ni huwa. Huwa tu 1L ke 1P? Satu L. Huwa 1L. Okey, lepas tu yang kotak kedua ni, jari kedua ni, jari comel ustaz ni. Comel lah sangat. Acah ustaz ni. Okey, alhamdulillah Allah bagi. Alhamdulillah Allah bagi. Okey, huwa 1L. Huma 2P. 2P. 1P. Okey, huma 2L 2P boleh. Okey, kalau hum 3P ataupun lebih. 3L ataupun lebih. okey, hum 3L atau lebih. Okey, lepas tu jari sebelah, jari manis. Jari yang kita akan pakai ketika kita nikah nanti. Okey. Hiya. Bukan kita, antum. Okey, Ana Wow. dah. Okey, kemudian yang sini. Sini apa domainnya? Hiya. Okey, hiya 1L ke 1P? 1P. 1P. Okey, kat tengah ni 1P. hu, iya, huma. Huma 2LP. 2L atau 2L 2P. atau 2P. Okey, lepas tu bawah ni. Bawah jari manis. Hunna apa? 3L atau lebih. 3L. Hunna, Syekh. Oh, dah. Hunna Apa? 3. 3P atau lebih. Ya, hunna 3P atau lebih. Okey, kemudian sebelah ni jari. Anta. Raib tak dengar. 1P. 1L. 1L. Antuma. 2L. Antuma 2L. Antum? 2L. Antum? Antum 3L atau lebih. Lepas tu sebelah ni. Anti. 1P. 1P. Antuma? 2P. 2P ataupun 2L. Okey, boleh. Antuma 2P atau 2L. Betul. Antunna? 3P atau lebih. Okey, 3P atau lebih. Okey, kemudian. Ujung ni jari. Nampak tak? 2 je jari. Okey. Daras tu. Ana apa? Ana 1L. 1L atau 1P. Boleh, dua boleh. Lepas tu bawah ni Nahnu. Semua. Kami semua. Kami. Okey, Nahnu kami semua. Jadi itulah anak-anak ustaz. Antum kena tahu. Okey. Macam mana kita nak tahu? Okey, antum tengok dekat buku ni. Dekat buku ni, Allahumma salli Muhammad. Dekat buku ni, dia ada tanda-tanda dia kat dapang pula. Kenapalah kelas ni Dia macam berdebar sebab kelas pandai kan. Astagfirullah
Okey, contoh kan. Darosa. Darosa tak ada tambah apa-apa. Cuba tengok darosa kat sebelah dia tu. Ada tambah apa? Alif. Ada alif. Alif. Jadi setiap dome-dome tu dia ada tambah-tambah sikit. Kalau macam kat belakang macam anta, antuma, antum tu senang. Dia biasa je. Darosta, darostuma, darostum. Anta, antuma, antum. Senang kita nak tahu. Kalau macam ana dia tambah apa kat situ? Nampak tak? Kalau ana dia tambah Bawah. ta baris. Tak baris bawah. Ta baris depan ya. Darostu. Bawah mana? Bawah Tak ada mana? beza. Tak bawah mana? Bawah mana? Itu depan lah. Bukan bawah, depan. Entah. Asma kata baris bawah. Saya kata Ya. bawah mana? Depan. Darostu depan. Okay. Nampak? Jadi kalau darostu tu dia tambah dome. Dia tambah huruf ta baris depan. Kalau darosna, nahnu kan dia tambah apa? Tambah nun alif. Nun alif. Jadi macam tu. Alif. Jadi antum kena tengok, antum kena nak kenal tu kan, nak bercinta dengan huruf-huruf ni, nak kenal. So antum kena tahu tanda-tanda pada setiap domain tu. Dah macam mana nak tahu ustaz? Hafal lah sikit. Macam tu. Ingat contoh darosat tamati. Darosat tamati. Tadi apa? Tak depan. Darostu. Darosat. Satu. Cuba tengok. Ustaz kata tu kan. Satu apa? Darosat Pi. Okey, darosat satu pi. Darosat satu pi. Sebab apa? Sebab dia domain Hijau. Hijau pula. Duduk. Dia domain hijau pula. Sebab dia domain hia. Cik Allah. Sebab dia domain hia. Punya. Okey, tengok darosat sebab dia domain hia. Dan kalau hia dia tambah ta mati. So satu pi. Okey, faham? Faham. Okey, selesai. Okey, baik. Ni. Darosa apa? Darosa dia satu. Kalau darosat satu L. Kalau darosa satu pi. Kalau satu pi darosat. Pandai pun. Antum kena tengok ujung-ujung dia. Ujung-ujung tu ada tambah apa? Ustaz pernah tengok soalan UPKK tahun, anda tak ingat tahun bila, tapi ada soalan tu dia buat jalasat ni. Dia buat jalasat ni. Ana terkejut dia buat soalan macam ni. Tahun ni insya-Allah lagilah gila soalan dia. Insya-Allah lah, mudah-mudah lah. Okey. Bila dapat VN, apa kita kena buat? Dah habis. Apa yang dah habis? Belum lagi, sabarlah. Belum habis lagi dah kata dah habis. Let tau. Okay. Saya cakap dengan abang saya, Ustaz. Azri ni sabar Azri. Kacau je. Okay. Pergi beli handset baru kalau nak handset ni. Okay. Tengok tu. Bila dapat saja soalan VN, kita kena tahu dulu. Tentukan jenis VN itu. Sama ada apa? Usai, cuba baca. Muzakkar, muannas, mufrad, musanna atau jamak. Bila dapat saja soalan fi'il, sama macam isim, kena tentukan sama ada dia lelaki atau perempuan, sama ada dia 1, 2 atau 3. Mufrad tu 1, musanna itu 2, jamak itu 3 atau lebih. Okey, so sekarang kita pergi kepada jalasat. Okey, ya Allah. Okey, kalau jalasat, kita keluarkan dulu. Tadi dia kata muzakkar atau muannas. Dah ngantuk dah Azfar. Azfar, jalasat tu 1P ke 1L? 1P Ustaz. 1P. 1P. Macam mana entah tahu dia 1P? Jalasat ke jalasat? Ada bulat kat belakang. Ya, ada ta mati. Dia Tak mati. Sebab dia ada ta mati. Jadi kita dah tengok dah kan? Darosat tu kan? Jadi dia ada ta mati. Jadi dia domain apa? Domain. Domain Hijau. domain hijau. Salah. Domain hia. Pertama kali Ustaz dengan domain hijau Domain hia. Jadi bila domain hia dia 1P.
Okey, faham? Okey, tulis sikit nanti bila dapat soalan tulis 1P kat situ. Okey, selesai. Jadi bila 1P, okey, dah selesai ya. Bila kita dah tahu dia, ciri-ciri dia, dah keluarkan ciri-ciri dia, so baru kita boleh buat ayat. Ingat, dalam membuat ayat fi'il, ketika buat ayat fi'il, ada 3 benda yang antum kena ada dekat perkataan tu. 3 benda yang kena ada dekat perkataan tersebut. Bila buat ayat fi'il, kena ada 3 benda yang ada dekat perkataan tu. Contoh dalam bahasa Melayu. Okey, nampak? Pertama ada fi'il yang diberi. Maksudnya ada perbuatan tu. Kedua kena ada orang yang buat. Dan yang ketiga sasaran perbuatan tu. Dia buat apa? Okey, contoh. Mustaqim makan nasi. Mustaqim tu apa? Anak. Mustaqim tu nama. Mustaqim tu orang yang buat. Mustaqim tu. Oh. Okey. Orang yang buat. Mustaqim tu buat apa? Makan nasi. Makan. Makan dulu. Makan tu buat. Apa dia punya sasaran perbuatan dia? Nasi. Nasi. Sasaran maksudnya contohlah kalau korang main PUBG ke apa kan, kau tembak-tembak tak apa benda tak. Okey. Contoh. Raid main PUBG contoh. Raid tu apa? Raid tu orang yang buat. Orang yang buat. Main Sasaran perbuatan. Perbuatan raid tu main. Main apa? Apa sasaran raid? Dia main apa? PUBG. Main PUBG. Itu yang boleh main PUBG. Main PUBG. Kalau dia main Mobile Legend, Mobile Legend tu lah sasaran perbuatan. Itu yang dimaksudkan dengan sasaran perbuatan. Okey, contoh. Apa tak payah? Sabarlah dulu. Relax dulu. Okey, cuba raid sebab ustaz tengok yang lain macam tak aktif kan? Cuba Asfar lah. Asfar. Bagi perbuatan. Contoh. Yang ada 3 perkataan ni. Ada orang yang buat. Ada perbuatan. Dan ada sasaran perbuatan. Okay, dalam bahasa Melayu je. Jangan dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu dulu. Asfar terjatuh di longkang. Asfar terjatuh di longkang. Wujud Asfar. Wujud dia tak buat ayat macam ni. Asfar terjatuh cinta dengan wujud Ustaz seminggu kan? wujud Asfar terjatuh cinta dengan itu boleh juga. Okey, contohnya kita buat Asfar terjatuh cinta Contoh Asfar tu apa? Asfar tu orang yang buat. Orang yang buat. Orang yang buat. Okey, Buat. apa perbuatan dia? Perbuatan dia jatuh cinta. Terjatuh. Cinta tu apa? Sasaran perbuatan. Cinta dekat siapa? Mata kan. Nanti Raid. Astagfirullah. Ustaz tak cakap Ustaz tak cakap. Itu contoh. Ustaz tak cakap. Itu contoh. Tu contoh sasaran perbuatan. Terjatuh cinta dekat ... Begitu. Okey. Astagfirullah. Okey. Usai, cuba bagi contoh lain. Ingat ya, bila buat fi'il, bila ada perbuatan kena ada 3 benda tu. Ada perbuatan, ada orang yang buat dan ada sasaran perbuatan. Tapi yang kalau yang tadi yang jatuh cinta tu kepada orang tu, yang orang tu dia nak tak nama dia tu dekat mana? Dekat belakang lah. Sasaran perbuatan tu. Tanya pula. PM. Tak, nak letak kat mana? Kan dia ada 3. Dia ada 4. Kan baru 4. Tadi kan contoh terjatuh cinta kan. Terjatuh tu dah fi'il. Cinta tu dah sasaran perbuatan. Letak je cinta ataupun cinta F. Nanti faham je lah cinta F. Faham je lah. Okay. Dah Ustaz pergi sana pula. Orang tanya dia pergi masuk bilik pula. Sabar sakit. Dong ketuk. Itu dapur Ustaz. Oh tu dapur ya. Okey, cuba Ustaz buat satu ayat.
Bahasa Melayu je. Ustaz menyiram pokok. Ustaz menyiram pokok. Ustaz itu apa? Orang yang buat. Orang yang buat. Siram? Orang yang buat. PL yang diberi. PL. Sasaran perbuatan. Perbuatan. Sasaran perbuatan. Sasaran perbuatan. Sasaran perbuatan. Jadi macam tu sama juga di dalam bahasa Arab. Bila dapat saja fi'il, kita dah tahu dia fi'il. So, pastikan ada 3 benda ni. Ada orang yang buat, ada fi'il yang diberi dan ada sasaran perbuatan. Okey. Apa ke benda lagi tu? Dah sabar. tutup lah, Mat. Okey Cuba tengok dekat jalasat. Cik Mak Abang. Tadi jalasat kan? Jalasat kita dah tahu dah 1P. So kita letak Aisyah. Jangan letak Raib. Jalasat Raib. Salah lah. Raib. Salah tu. Antum ingat Raib tu perempuan? Ingat Raib tu pondan? Taklah. Kan? Raib tu lelaki. Jangan dekat haji. Okey. Langsung. Jadi kenalah letak jalasat Raib Rayyan alal kursi. Silap. Jalasat Aisyah alal kursi. Sebab jalasat saja je kan. sebab jalasat tu satu perempuan. Faham? Tapi tu satu perempuan ke? Sebab tu tadi Dah lah letak lapar penuh. Mujur saya tak sebut bin Amir Reza. Kan ayah saya juga yang kena. Astagfirullah. Tak minta maaf Sorry. Okey, macam tu lah nak buat ayat. Jalasat Aisyah alal kursi. Okey, contohlah kalau kita tak tahu maksud dia. Okey, angkat tangan, tanya pengawas peperiksaan tu. Tanya ustaz, ustazah, apa maksud jalasat? Contoh kalau kita tak tahu apa maksud jalasat tu. Angkat je tangan. Ustaz, saya tak tahu apa maksud jalasat. Kalau dia bagi, alhamdulillah. Contoh kalau dia tak bagi maksud, dia kata kau pergi cari sendirilah. Kau ingat ni apa belajar. Kau tengah exam ni kau tak tanya aku pula. Kau tahu tak aku siapa? Kalau dia cakap macam tu, tampar sekali tu jawab. Tak adalah gurau Astagfirullah. Ustaz Sakim dah ajar benda pelik lah petang ni. Jadi contoh kalau pengawas peperiksaan tak bagi tahu maksud. Antum buat je lah 2 tu. Buat apa? Buat fi'il yang diberi. Buat orang yang buat. Daripada antum buat salah maksud lagi susah. Macam tu. Jalasat Aisyah alal kursi. Kalau tahu, alhamdulillah. Kalau tak tahu maksud, antum agak-agak je lah agak-agak maksudnya macam mana? Maksudnya, antum buat sahaja fi'il yang diberi dengan orang yang buat. Sebab tu tadi Ustaz suruh keluarkan dulu ciri-ciri dia. Macam jalasat, 1P. Dah tahu dah perempuan. Tulis je jalasat Aisyah. InsyaAllah. Boleh lah tu Kalau kita tak tahu sasaran perbuatan dia. Sebab tu kena betul kita punya ciri-ciri tu. Kalau contoh 1L dia jalasa, kita buat Aisyah, salah lah. Kalau dia lelaki tak betul lah. Kita tak raib tu. Okey, faham Kena tengok ciri-ciri dia. Kalau laki-laki, kalau perempuan, perempuan. Okey, sikit lagi tadrusu. Tadrusu 1L ke 1P? Tadrusu tu 1P nanti antum boleh tengok nantilah minggu depan kita tengok fi'il mudhari' ni Ustaz rasa itu sajalah untuk petang ni. Tapi yang penting anak-anak ustaz semua, okey, bila nak buat saja fi'il mesti ada 3 benda ni. Faham? Faham. Kalian nak buat fi'il mesti ada 3 benda ni Ada fi'il yang diberi, ada orang yang buat, ada sasaran perbuatan. Sasaran perbuatan ni kita akan mudah untuk tahu sekiranya kita tahu maksud fi'il tu. Kalau kita tak tahu maksud fi'il tu, dia agak susah sikit lah. Kan? Contoh Ustaz bagi perkataan. Ustaz bagi perkataan apa sayang? Saya baru tahu tadrusu tu kenapa dia 1P. Sebab dia mati. Tak apa, nanti Ustaz ajar minggu depan insyaAllah Minggu depan kita akan belajar fi'il mudhari'. Okey, kita akan tengok ciri-ciri dia kalau fi'il madi tadi selesai fi'il mudhari' ni tak sempat lah sebab banyak Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Contoh saya nak bagi tahu tadi contoh perkataan kharaja. Okey, kita tak tahu maksud kharaja ni. Macam mana kita nak buat? Kita kena keluarkan. Keluarkan apa? Keluarkan sifat-sifat. Ciri-ciri dia Keluarkan ciri-ciri. Okey, kharaja tu ciri-cirinya apa? Yang ketiga tu semua saya dah masuk.
Khoroja. Khoroja. Khoroja tu satu L ke satu P? Keluarkan Oh, dulu ciri-ciri dia. khoroja satu P, satu L. Satu L. Okey, khoroja tu satu L. Okey. Tahu tak maksud khoroja? Tidak. Tidak tahu. Dah cukup. Tulis je. Khoroja Muhammadun. Cukup. Sebab kita tak tahu maksud dia. So, kalau Muhammad khoroja salah ke? Ustaz dah kata kalau dia bagi perkataan khoroja, pastikan perkataan yang diberi tu mesti kat depan. Kalau contoh dia bagi Muhammad, boleh je buat Muhammadun khorojun. Tapi tak boleh lah Muhammadun khoroja. Nanti ayat tergantung. Ustaz dah kata kalau dia bagi isim kat depan, letak je sifat kat belakang. Kalau dia bagi fi'il, letak fi'il kat depan, pastikan ada orang yang buat dan ada sasaran perbuatan. Contoh tulis je. Tadi kita dah tahu satu L. Khoroja Muhammadun. Tapi contoh, tiba-tiba pengawas perasaan dia bagi tahu. Contoh dia baik hati kan. Contoh Mustaqim jaga. Raid tanya. Mustaqim, khoroja ni maksud dia apa? Khoroja tu maksudnya telah keluar. Oh, telah keluar. Lain macam telah keluar. Okey, jadi entah pun tahu. Oh, tulis je lah. Khoroja. Boleh macam. Apa benda ni? Ustaz tak ajar ni. Fikir lain pula. Jadi tulislah. Khoroja Muhammadun minal madrasah. Muhammad telah keluar daripada sekolah. Kalau kita tahu maksud, kalau tak tahu maksud, tulis je khoroja Muhammadun. Cukup. Yang penting, cuba angkat tangan tanya. Kalau tak tahu maksud. Muhammad keluar lah. Ustaz rasa itu saja. Ada apa-apa soalan sebelum Ustaz tutup? Ustaz. Saya nak tanya. Ya, silakan Raid. Apa tu, kalau dia macam dia ada dua je ayat tu, macam mana nak buat? Contoh? Tak tahulah. Saya cuma nak tanya, ada ke yang ada dua ayat je? Maaf. Anda tak faham. Contoh? Dia macam huruf tu dia ada dua je dan macam huruf tu ada dua sahaja. Contoh dubun. macam tu. Dua huruf. Contoh dubun ke? Dubun tiga. Dubun. Ba tu ada tasdid. Kalau tasdid maksudnya ada dua. Jadi macam ni Ustaz dah kata, kalau dia tak kisahlah dia ada dua huruf ke, 100 huruf ke, 1,000,000 huruf pun, kalau contoh kita dah tahu ciri-ciri dia, tak ada masalah pun. Macam dubun. Okey, cuba keluarkan ciri-ciri dia. Apa dubun? Dia satu L. Satu Dubun L. berada. Satu L. Okey, dubun satu L. Keluarkan dulu ciri-ciri. Jangan terus nak jawab. Dubun satu L. Okey. Lepas tu dia punya apa? Dia isim ke fi'il? Dia berapa? Isim. Dia isim. So kalau isim boleh kena letak sifat. Antum elakkan letak baladatun Nanti kalau belajar dengan mudirah, tiba-tiba mudirah ajar buat ayat, jangan letak baladatun. Kau letaklah kabirun ke kabirotun. Kalau mu'annas letak kabirotun. Dah kau gatal sangat nak tulis baladatun tu, kenapa? Boleh, cuma tak sesuai lah. Tak cantik. Ayat tu tak berapa. Nanti kan kena report kan? Okay, tak berapa cute. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, siapa lagi yang belum hantar tugasan yang Ustaz bagi pada 2 minggu lepas, tolong hantar. Sebab setiap tugasan yang antum bagi dekat Ana tu, Ana akan bagi markah lah. Ana akan direkodkan untuk akhir tahun antum nanti. Kalau antum tak buat, dah macam mana Ana nak bagi markah? Ustaz, apa tadi tugasan dia? Saya dah hantar ke belum mau? Dah, Ita dah hantar. Ana dah tik dah. Apa tugasan dia, Ustaz? Apa tugasan dia? Okey, Raid. Apakah tugasannya? Okey, hantar kena buat dia punya topik dia adalah muzakkar dan muannas. Okey, nanti Uzai WhatsApp Raid ya. Okey. Uzai WhatsApp Raid. WhatsApp topik bagi pandai. Okey. Uzai WhatsApp Raid tanya apa yang kena buat. Okey, untuk minggu ini anak-anak ustaz Hantar semua. nombor Anan. Okey, untuk minggu ini Tak ada, anak tak ada nombor hantar. Dah. Nanti nak buat pergi buat YouTube lain. Cek YouTube pula, buat channel lain
Okey, untuk tugasan minggu ini adalah sebab 2 minggu tak ada kerja. Okey. Ustaz Mustaqim nak antum wajib ya semua sekali. Contoh macam kelas Ana, antum hantar video tasmik tanda-tanda isim. Sebab ramai lagi yang belum hafal tanda-tanda isim. Okey. Video tasmik tanda-tanda isim. Senang je. Bagi salam sikit. Assalamualaikum Ustaz. Saya ni saya nak tasmik tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim ada 180,000. Satu. Tak adalah. Tanda isim ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Okey? Wajib melalui video ya. Video tu pastikan tak lebih daripada 30 saat. Sebab sikit je. Antum boleh tengok contoh dekat YouTube. Tu tak faham. Boleh Alah, tengok. senang je cakap bagi salam. Lepas tu bagi tahu tanda-tanda isim tu. Dah. Ya, betul. Jangan tengok buku ya. Jangan tengok buku. Sebab apa Ustaz suruh Haram. hantar video? Haram. Dan kalau hantar voice chat, macam nak tahu antum tengok buku tak? Dan ni pun Ustaz tengah cakap dengan 3 orang je. Azfar, Usaid dengan siapa nama dia ni? Allah SWT. Raib. Siapa ni? Alamak. Lupa. Allahu Akbar. Tifi. Saufi. Huzai. Ustaz cakap dengan ni je. Yang lain tak tahulah hidup tak hidup. Astaghfirullahaladzim. Ayat Ustaz Sakim. Minta maaf. Tak baik Ustaz Sakim cakap macam tu. Tak adalah. Antum kalau ada masalah beritahulah. Ustaz saya tak boleh buka kamera. Dah senyap je macam nak tahu. Antum pelik-pelik ya. Nasib okey betul. Kamera sangat. Okay, Syakir, Usai, Saufi. Ada Rois tak datang Rois pula. Siapa namanya? Rashad. Iskandar. Saya tak datang. Iskandar wujud ke? Tak ada, dia tak wujud. Iskandar. Oh, ada. Oi. Wujud Tak lah baik. Aina tu. Hui, Saya senyap je. diam je. Saya diam je dengar je. Akif Ilham tak ada. ada juga Ustaz. Ha? Ilham. Muslim ni Muslim lah kan? Ya. Iman Qayyim ke apalah. Okay, ingat ya. Antum boleh tengok contoh-contoh video tu dekat Facebook, kat WhatsApp. Dekat YouTube Ana Dekat YouTube Muhammad Mustaqim Hamidun boleh tengok kat situ. Tu kata saya PM personal. Saya kadang tak tahu juga. boleh lah. Yang tak tahu tu boleh PM lah. Okay, nanti Ustaz hantar contoh video. Boleh tengok Mikael punya video macam mana. Okay. Okay, Ustaz rasa tu saja. Ingat ya, hantar sebelum hari Isnin minggu depan. Hari Isnin tu last. Okay. Hari Isnin tu last. Tolonglah hantar ya. Okay, itu saja. Ustaz ucapkan terima kasih yang bagi kerjasama. Ustaz doakan yang sentiasa aktif dalam kelas ni. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman lah. Okay, antum semualah yang tak buka kamera pun. Iskandar tak buka kamera. Sabar je. Sabar sikit, jangan marah. Dah sabar. Nanti antum tahulah ya. Antum dah nanti. Antum bayangkan ibarat cakap dengan laptop seorang-seorang. Okay anak-anak, hari ni. Tak tahu dengar ke tak dengar. Okay, itu saja daripada Ustaz. Okay, itu saja. Okay, Ustaz minta maaf salah silap. Okay, Ustaz minta maaf. Hari ni banyak terkasar bahasa. Ustaz minta maaf. Tolonglah tutup kamera lah, Uzai. Mau cakap tutup kamera. Tutup kamera. Tutup kamera. Tutup mic. Cakap suara dia, Pak. Sabar je. Kelas ni memang menguji betul Sabar, Mustaqim. Okay antum jagalah adab adab dengan guru. Ni ceramah sikit lah ceramah free sikit. Antum jagalah adab dengan guru tu. Buka lah kamera belajar. Dengan cikgu lain pun kena buka. Dengan ustaz-ustaz lain. Masalah bagi tahu. Jangan senyap je. Antum kalau tutup macam mana nak tahu antum ni. Antum kalau buka kamera senang. Ustaz panggil je. Ni Saufi apa semua tak faham tanya. Ni kalau tutup je dah macam mana. Okay, ada masalah bagi tahu senyap. WhatsApp. Bagi tahu Ustaz, saya ada masalah ni, Boleh bincang. Ustaz Sakir boleh bincang. Okay? Saya tak panas. Boleh bincang. Okay Okay, minta maaf ya. Hari ni terkasar bahasa. Banyak terkasar bahasa. Okay?
Okay, semoga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah. Okay, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sikit macam tenang ni. Dah Ustaz, tak apa, tak payah lambai dah. Saya akan hantar sekarang video tu. Nak saya live dulu Ustaz. Bye-bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Boleh ke saya taswir kat sini je? Boleh belah. Sekejap, tak baik Ustaz. Sedih saya. Dah. Iman. Buat apa?